So bersama kami di studio ialah Nur Edi Nursal aka Daddy Hood dan juga pemilik Homeboys dan juga Tuan Azrin Izzuddin, Tuan Abu Bakar aka Eva selaku pengurus Homeboys. Okay. Hi guys. So prefer kita panggil Actually bukan Eva, dia Ava. Ava. So panggil Ava ke panggil Ava dengan Daddy Hood. Daddy Hood. Ke Eddie? Daddy Hood dia lebih lebih Synonym. stage. Branding lah. Ya, branding. Daddy Hood. Betul. Alright. Okay. So kita nak tanya jugalah sebagai juara bertahan, jangkaan semakin melambung buat Homeboys. Of course expectation semua peminat, penonton semakin menggunung lah untuk you guys kan. So, adakah situasi ini memberikan bebanan, tekanan, ada rasa pressure tak for your players? Siapa nak jawab dulu? Abang dulu, Abang jawab. Ava? Kalau untuk pressure, tentu akan rasa pressure. Kan? Cuma kita dah ada formula-formula untuk mengatasi pressure dan sebagainya. Jadi benda tu tak bagi impact yang besar untuk kita orang. Okey. Kita nak tanyakan juga mengenai salah seorang pemain berpengalaman which is Son. Memangnya kita nampak dia memberi impak yang luar biasa musim lalu. Tapi cuba Daddy Hood maybe boleh terangkanlah peranan dia sebenarnya. Maybe Roma terbaik dalam sejarah MPL? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, sebenarnya tentang pressure, kalau Ava pressure, saya sangat tak pressure. Chill je? By this season saya sangat tak pressure sebab saya selalu cakap dengan Ava, apa yang kita buat ni ialah setahun punya projek, long term project. So kita dah execute dan kita dah tahu apa ramuan dan resepi untuk jadi juara. So pada saya tak pressure and menjawab soalan pasal Zon tadi, saya rasa dia bukan saja Roma terbaik di MPLMY tapi saya rasa sepanjang zaman lah untuk Malaysia. Sebab for the time being memang tak ada lagi orang sehebat Zon sejujurnya. Sebab once dia bagi tahu dia nak retire tu memang kita pun rasa agak stres nak cari pengganti dia. Tapi bila dia cakap, okeylah kita buat lagi sekali dan dia pun nak ada sejarah dia. Di mana belum ada lagi tim Malaysia yang back to back. Ada juara 3 kali iaitu Todak tapi belum lagi pernah back to back. So kalau Homeboys dah start champion, dia akan champion sampai habis. Sampai 10 tahun. 10 years to come dia akan jadi champion je lah. Alright, kalau kita recap semula lah, the initial pandangan umum terhadap penubuhan tim Homeboys ni adalah mereka kata yang this is all about branding, marketing, Daddy Hood. Tapi macam mana anda melihat kejuaraan musim yang lepas ni menidakkan sangkaan itu, mengatakan bahawa we are not just about the branding, the marketing punya taktik apa semua, kita memang a proper team yang boleh jadi champion 10 years to come nanti. Okey, sebenarnya Homeboys tak pernah serve champion sebagai jaminan, tapi kita serve a very good journey untuk diorang. Enjoy journey Homeboys ni daripada pasukan belasahan, pasukan pelengkap jadual sampailah menjadi satu pasukan yang powerhouse digeruni. So saya selalu bagi tahu kat fans, dekat orang-orang yang Homeboys selalu serve journey yang menarik untuk diorang ikut. So that's why diorang rasakan ini satu marketing team, branding team, dan sebenarnya elemen marketing ke branding ke entertainment penting dalam setiap aspek isukan tu sendirilah. Sebab itu cara kita berniaga dalam isukan sebenarnya. Tapi tim ni nampak macam mentaliti juara punya tim lah, Dayang. Okey, match of the week, Ava bertemu Selangor Red Giants. Dia macam rematch of season 12 punya final lah kan. Pada ketika itu dimenangi Homeboys dengan keputusan 3-0. So untuk aksi pembukaan match untuk minggu ini, mungkin Ava rasa macam mana dengan preparation players setakat ni? Untuk preparation kita, nak menentang Selangor Red Giants ni, Selangor Red Giants ni satu tim yang sangat kuat. So bagi saya dalam banyak-banyak tim inilah bagi paling mencabar untuk kita orang. Dan apa preparation kita orang, bulan puasa ni kita orang double up lagi kita orang punya training untuk preparation nak menentang Selangor Red Giants lah. Sebab kita tak nak pandang rendah, tak nak ambil benda-benda yang simple ni akan jadikan satu kekurangan untuk kita di hari match nanti. Jadi untuk preparation memang kita dah lengkap, jadual kita pun lengkap, mental semua, latihan semua. Jadi kita pun dah ready lah untuk berjumpa dengan Selangor Red Giants. Okey, bercakap tentang Selangor Red Giants ni, kalau kita lihat dalam sejarah MPLMY ni, mereka antara pasukan yang ada karakter tersendiri lah kan, juga digeruni juga di kalangan pasukan-pasukan ni. Kalau kita lihat for this season, of course dah ada perubahan yang dilakukan oleh both Homeboys dan juga Red Giants, Selangor Red Giants. Dan mereka kini memiliki 2 import Filipin iaitu Cram dan Innocent. Adakah gandingan mereka ni antara yang perlu kita berikan perhatian nanti?
Sebenarnya kalau saya lebih gerun dengan 3 player mid yang Selangor Red Giant, iaitu player lokal dia. Sebab player antara ketiga-tiga player mid Selangor Red Giant tu adalah player yang cakap top tier, Berkualiti. berkualiti di Malaysia punya ni. Jadi yang saya gerun adalah diorang punya 3 orang player di mid tu, bukan di kiri dan kanan dia. Okey, Daddy Hood kalau boleh kongsikanlah mungkin untuk kali ini, boleh tease sikit. Apa kelebihan untuk pasukan Homeboys yang you guys rasa macam okeylah, senang je ni, boleh tapau je. Okey, pada Jangan saya share semua. Tease sikit lah je. untuk orang. tease sikit je. Yes. Kalau tanya saya, kita berada di peringkat yang kita dah tak ada apa-apa pressure. Untuk saya lah, as a owner, saya dah tak ada apa-apa pressure. Sebab target kita yang sebenar-benar ialah di M6 nanti, insyaAllah, by hujung tahun. Tapi kita tak cakap yang MSC tak penting. Cuma, bila orang selalu meletakkan Homeboys nombor 2 atau nombor 3 setiap season. Dan last season pun macam tu. Diorang letak RSG, top tier team, champion. So, benda tu yang buatkan saya seronok. So, bila kita dapat champion, benda tu akan jadi, oh, okey, Macam in rupa-rupanya. your face. Talk to my hand. Talk to hand. So, tapi pada saya kalau tanya apa yang pembaruan ialah macam Abang cakap 3 mid Selangor kan. Kalau kita 5-5 solid. Okey. Termasuk player simpanan kita. Itu sesuatu yang cukup kita boleh katakan antara laungan amaran lah kepada tim-tim lain kan. 5-5 semua solid. Okey. Kami juga diwajibkan tanya tentang Chibi sebenarnya. Boleh, Dia silakan. antara watak utama yang kita boleh katakan perform well under pressure. Beri tekanan macam mana pun dia tetap akan beraksi dengan sebaik mungkin. Tell us more about Chibi ni. Karakter dia macam mana dia mampu untuk handle tekanan ni apa semua. Mungkin Ava ada cerita di sebalik tabir yang kami nak tahu? Saya orang yang paling lama lah dengan Chibi, since daripada dia umur 17 tahun sampai ke hari ni. Dah 5 season saya bersama Chibi dan dari first season sampai ke hari ni dia sentiasa dikecam. Dan yang bagusnya Chibi ni dia cepat reset. Walaupun orang hentam dia, orang bagi orang kata-kata bash ke apa negatif, ke. negatif, dia akan maybe dia akan terasa, dia akan terfikir, cuma dia boleh reset dalam masa 1 hari je lah. Dia tak koyak lama-lama lah. Lagi-lagi sekarang dia dah pergi main SEA Games apa semua. So makin luas dia berjalan, makin banyak pengalaman dia dan saya yakin untuk pressure semua tu saya rasa Chibi dah benda tu normal bagi dia. Lagi satu, Sehari je. lagi satu Chibi dah lebih matang lah pada anak-anak buah saya dah lebih matang, player-player kita orang pun dah lebih macam okey, kalah, menang, dah itu je. Yang penting kita ada goal yang lebih besar, kita nak ada cipta sejarah yang baru. Okey, tak habis lagi pasal Chibi sebenarnya. Kita boleh lihat yang dia merupakan antara karakter yang paling fun lah di pentas utama dengan taunting pasukan lawan. So sebenarnya adakah itu sememangnya melambangkan diri Chibi itu sendiri ataupun di sebalik perlawanan lain karakternya? Dia macam ni, dia mungkinlah Homeboys tu memang macam tu perangai dia. Dia daripada DNA Daddy Hood tu sendiri, kita memang tanker kan, memang dah biasa dengan kecaman. Homeboys pun sama, bawa ke Chibi. Dia semua player pun macam tu, akan kena tekanan macam tu. Tapi sebenarnya jauh di sudut hati tu saya rasa setiap player saya ni dia ada personality yang baik di luar stage, di luar gelanggang tu sebenarnya dia orang yang sangat baik, sangat menghormati lawan, sentiasa hormat semua orang lah. Atas pentas tu biasa, memang akan ada dia punya alter ego. Banter-banter Ya, betul. kan. Of course lah ada. I rasa every sukan memang ada banter-banter macam ni. Okey, kita nak tanya jugalah tentang Spicy Boy Papa Udil, betul saya sebutlah Papa Udil, and the impact yang boleh dibawakan untuk Homeboys. Kalau kita lihat sekarang ni macam yang kita katakan tadi, 5 player semua solid. So bila kita ada banyak sangat player-player yang kita boleh harapkan, adakah ini boleh dijadikan sesuatu yang macam pening? Banyak sangatlah aku nak kena pilih ni. Lawan yang pening tu. Lane mana dia nak aim? Sebenarnya tak ada yang pening. Bila kita ada player yang berpengalaman dan diorang dah lalui banyak benda, bagi saya senang untuk handle sebab jujur kita ada masalah juga di training. Maksudnya masalah disiplin apa. Dan kita tak perlu masa yang lama untuk memperbetulkan benda tu. Mungkin just 1 hari, 2 hari kita bagi talk, kita table talk semua, then diorang boleh reset, diorang boleh buat balik esoknya. Itu lebihnya bila
kita ada player yang berpengalaman dan memang dah lama main, dah matang semua. Nak dibandingkan dengan player yang tak ada pengalaman lagi, fresh. Lepas tu tak ada apa-apa. Player baru emosi lah. Emosi lah. Kuat up status. Betul. Player lama ni tak, okey kalah, okey reset, main balik. Okay, bercakap pasal up status ni sebenarnya, kita nak tanya Alva sebenarnya as a pengurus kan. Kita nak tahulah macam mana you mengurus player-player ni untuk, yelah kadang-kadang diorang mungkin Dia akan buat reveal too live. much lah, kan? Maybe review too much of diorang punya macam tactical atau sebagainya dekat live ke apa which opponent boleh tengok. So, macam mana you make sure yang benda tu tak terjadi lah? Sebenarnya kalau untuk Homeboys, player dorang tak terlampau ke arah social media sangat. Dorang aktif di social media, cuma dorang personal life saja. So berkenaan dengan in-game, dorang sangat profesional. Apa yang sulit takkan dibawa ke umum lah. Macam Akta ni, rahsia tu kuat lah. macam ni korang memang ada bagi the players training ke ataupun benda ni memang dah faham-faham sendiri dah apa yang diorang lalui? Rasanya dulu masa awal-awal mungkin kita kena bagi tahu lah. So sekarang mungkin dah nak masuk 3 tahun kan Homeboys ni ditubuhkan. Saya rasa diorang pun dah faham sendiri lah. Dan diorang tahu akta Rahsia rasmi. rahsia rasmi Homeboys tu adalah akta yang berat lah. So diorang tak akan langgar lah. Ada akta. Langgar Betul, dia lah. ada. Wow. Remind me of Project High Council tiba-tiba macam ada akta yang perlu dihormati sampai bila-bila kan. Tu legacy punya structure lah. Macam mana Homeboys ni bergerak ialah disebabkan kita sentiasa respect akta-akta tu. Okay. Kalau tak susah jugalah kan nak Betul. control the whole situation. Okey. Kita sebenarnya ada sesuatu kita nak belanjakan kepada penonton betul. kita. Ya Lily? Yes, ada satu situasi yang kita nak kongsikan kepada penonton di rumah dan lepas ni kita nak minta Daddy Hood dan juga Alva jawab. Oh, okey. Betul. So itu adalah satu objektif kami untuk improvekan performance anxiety pemain bila dia main di peringkat international. Kalau you nampak memang dekat. So hopefully ini dapatkan improvekan dia orang punya confidence. So bila dia orang main dekat MPL Malaysia nanti, bila dia orang pergi ke international tournament tak gugup dan supaya Malaysia pun boleh perform dengan lebih baik lah. Untuk MPL Malaysia pada tahun ini kita nampak yang pasukan-pasukan are heavily investing in their team. Banyak player-player yang baru daripada Indonesia dan juga Philippines dan juga import-import yang lain yang mereka serapkan kepada pasukan mereka. Dan saya percaya ini adalah semua effort untuk supaya Malaysia dapat pergi lebih jauh di peringkat pusingan M6 yang akan juga berlangsung di Malaysia nanti. Okey, itu adalah satu situasi yang mungkin berbeza dengan season-season lain sebenarnya berbanding venue season 12. Di season penonton sebenarnya makin dekat dengan pentas utama berbanding dengan sebelum-sebelum ini. So, adakah ini serba sedikit sebenarnya memberi disadvantage atau kepada pemain-pemain atau bagaimana? Berkenaan stage ni kita sentiasa fleksibel lah. Okey. Dekat ke jauh ke belakang ke depan ke kita sentiasa okey dengan tu sebab kita dah go through daripada season 7 sampai hari ni. So banyak situasi dah kita lalui. Jadi apa pun position antara fans dengan kita memang benda tu sentiasa fleksibel untuk kita. Okey. So benda tu macam tak adalah boleh dijadikan gangguan sangat tak. kepada Happy je, pemain-pemain. kita happy. Sebenarnya benda tu gangguan untuk enemy. Enemy. Tim lawan kita. Sebab okey. kita pernah dinobatkan fans of the season. Maksudnya kita ada fans yang paling kuat dan Yang paling real lah. Bermakna paling lagi kuat, lagi bagus untuk Lagi all the teruk. players lah. Untuk enemy. Dan Lagi mental lah untuk enemy Dan enemy nanti. rasa dia akan tak apa kita jadi fans Homeboys je. dan jarang game Homeboys ada tempat kosong. Betul. So Gempak lagi dekat. lah fans Kalau naik atas Homeboys stage ni. pun saya rasa itu advantage untuk kita. Dan dengan Lily boleh pergi tak nanti? Boleh. Main. Boleh. Jangan nak ajak duduk paling kita dekat sekali. nak tengok macam Nak mana. rasa real atmosphere Yes, boleh datang. ambience Macam nak gini dia. tiba-tiba kan nak lambat-lambat. Tapi nak seronok minggu ketiga saya akan jemput maybe kawan-kawan saya lah. Ada Okay. kawan-kawan saya yang akan datang. Okey. Kawan-kawan collaboration macam Amy Search ada. Oh kan. I nak jadi kawan-kawan dengan Amy Search juga. Boleh. So, Amy Search ni dia akan bagi speech juga kat atas. Alright. Okey, sebelum kita berpisah lah kan, kita ada dengar juga rumours bahawa korang ada filem kan cerita perjalanan hidup solos. Ya, betul. Okey, so kita nak tahu juga sebenarnya filem ni is about what? Maybe boleh share teaser sikit ke apa for peminat yang ternanti-nantikan filem ini? Saya rasa dia lebih kepada biopic tentang Solos lah. Macam mana Solos go through daripada dia kecil sampai menjadi seorang professional gamer. Dia pun ada juga masalah ketika dia di on top, kalah. Tapi still jadi people's champ lah. So at the end dia bersama Homeboys untuk meneruskan career e-sports dia.
So dia cerita, dia agak fiction juga sebenarnya. Ada watak-watak fiction juga. Walaupun ada watak saya, tapi muka dia tak apa-apa sama lah. Dia dilakonkan oleh orang lain awak yang lah. Oh tak. Saya ada pilih 2 pelakon yang memang cakap saya kalau nak 2 pelakon ni kena ambil. Siapa? Apa tu? Dia macam sama macam saya lebih kurang. Siapa? Dia Aaron Aziz ataupun Zuaripin. Allahu Akbar. Tapi tak boleh, tak lepas. Allahu Akbar. Saya setuju dengan Daddy Hood. Mantap sekali. Confident itu penting. Okey, tapi apa-apa pun ia memang sesuatu yang kita boleh look forward tu. Betul. Kami pun tak sabar nak melihat filem ini nanti. Okey, kita juga nak remind kepada semua peminat buat tentang peminat sukan jadual nanti. e-sports, jangan lupa save the date jadual perlawanan minggu pertama MPL M1 musim 13 bermula Jumaat. Esok sebenarnya, Homeboys lawan dengan Selangor Red Giants pada jam 4 petang. Oh my god, terus epic ya. Dan jam 8 malam pula pertemuan di antara tim Hak lawan tim Bounty Esports diikuti 2 hari lagi pada Sabtu dan Ahad seperti yang akan kami bawakan kepada anda.